Apa majikan patut buat bila staff tak nak dengar cakap? Buang! Anak muda sekarang ni dia strawberry generation. Dia nampak cantik tapi tekan lebam, tekan lebih sikit berlubang. Yang jadi kita cepat koyak sebab kita berharap pada manusia. Berharap pada manusia faham kita, berharap pada manusia suka dengan apa kita buat. Bila you harap pada manusia, you pasti kecewa. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini adalah episod podcast special Fanivo Podcast edisi Raya. Saya Syarifuddin Saidan. Saya Fadi Ghazali. Ya, dan apa kita nak cerita hari ni, Tuan Fadi? Kita akan jawab soalan-soalan. Soalan-soalan So kita tak ada segmen-segmen macam untuk biasa. kali ni lah, untuk Raya kita nak sempoi je. So, jom kita terus kepada soalan-soalan, Tuan. Jap, kita pergi soalan yang pertama. Saya tanya tuan. Oh, Tuan tanya saya dulu. Ya, Okey, boleh. Tak masalah, Tuan. Tak masalah. Apa majikan patut buat bila staff tak nak dengar cakap? Buang! Mudah. Tapi sepanjang saya jumpa banyak majikan, beratus beribu usahawan ni, antara benda yang paling berat dia nak buat adalah buang lah. Tapi apa majikan patut buat bila staff tak nak dengar cakap? Biasanya lah kan, sebenarnya dia bukan bermula daripada staff tu. Dia kena bermula daripada majikan tu sendiri. Apa maksudnya? Kadang-kadang banyak majikan yang saya jumpa, segelintir usahawan yang saya jumpa, bila dia cakap majikan tu tak dengar cakap, staff tu tak dengar cakap dia biarkan. Dia tak panggil, dia tak confront, dia hanya berdoa, ya Allah, gunakanlah hidayah untuk dia berubah. Memang tak ada ni lah. So bila staff tak nak dengar cakap, kadang-kadang bukan staff tak nak dengar cakap, tapi mungkin apa yang kita cakap tu tak faham, ataupun kita tidak memberikan justifikasi terhadap apa yang kita cakap tu. Better sebenarnya kita panggil dulu personal. Jumpa dulu, tanya dulu, bincang dulu, dapatkan sebab dulu, then bagi tahu kenapa kena dengar tu. InsyaAllah kalau bagi justifikasi, orang akan dengar. Lagi anak muda sekarang ni dia strawberry generation. Dia nampak cantik tapi tekan lebam, tekan lebih sikit berlubang. So mereka nak dua benda lah, justifikasi dan juga feedback. Diorang buat okey ke tak? Dan kalau buat, kenapa nak kena buat? Itu sikit banyak kalau saya lah. Kau tuan pula macam ni, apa tuan buat tuan? Kau staff tak dengar cakap? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak mula dengan cerita tuan. Okay. Tu saya suka tu. Baru-baru ni saya balik ke Kelantan. Okay. Saya naik flight, sampai je dekat airport, saya naik dalam teksi, tiba-tiba masuk satu phone call. Nombor telefon tak kenal. Saya ni jarang, kalau nombor telefon tak kenal, saya tak angkat lah. Biasa tak angkat. Tapi hari tu saya rasa macam, apalah, bismillahirrahmanirrahim, saya angkat lah. Saya pun angkat. Bila angkat terdengarlah satu suara seorang lelaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Tuan Fadi ke? Saya kata, ya saya. Tuan, dengar cerita Tuan nak ambil seorang staff nama sekian. Saya pun kata, saya tak tahu tu tuan. Staff yang mana apa semua kan. Saya tak tahu tu. Itu semua tim saya yang buat tu. Department mana apa semua kan. Kalau tuan nak betul-betul clarification, tuan boleh tanya tim HR saya. Boleh tuan, boleh. Tuan bagi nombor telefon HR. Saya bagi nombor telefon HR Fadivo. And then immediately lepas tu, dia terus telefon kita punya HR. Dia nak cerita bahawasanya jangan ambil budak ni. Wow. Baik sungguh. Kita tak tanya pun. Budak ni sekian kan. Betul. Kita tak telefon pun previous tempat kerja dia. Tapi owner tu sendiri telefon. Nak ceritanya jangan ambil. Saya pun macam, Masya Allah, baiknya dia kan. Sebab dia adalah sebut ada beberapa benda yang dia kata jangan ambil lah. Kalau you nak ambil, up to you kan. Tapi kalau boleh jangan. And then saya tak follow up lah apa yang berlaku lepas tu kan. Tapi I would like to ucap terima kasih kepada yang telefon tu. Walaupun saya tak tahu macam mana dia dapat nombor telefon saya. Kan. Tapi nak ceritanya apa? Nak ceritanya adalah, pertama, dari sudut majikan,
majikan kan. Perlu Bahan saya nampak. itu adik saya. Kita perlu bagi justification. Maksudnya bukan bermula daripada staff, Betul. bermula daripada kita. Kan? Tapi pada masa yang sama, memilih orang yang baik dan tepat itu juga adalah satu perkara yang sangat penting dalam perniagaan. Jadi kenapa kita orang ni, staff atau tim kita tak dengar cakap? Mungkin memang perangai dia tak dengar cakap. Betul. Sebelum ni pun memang dia dah tak dengar cakap. Dengan mak bapak pun melawan. Mak bapak dia pun melawan, mak dia pun dia lawan. Dia masuk tempat kita expect dia dengar kita. Memang tak. Memang tak. Jadi pentingnya kita buat kaji selidik atas seseorang tu sebelum dia masuk. Ya. Dalam bahasa orang putih tuan, prevention is better than cure. Correct. Kalau saya cakap tadi ada bahagian cure. Tapi sebenarnya prevention tu lebih baik. Hiring betul, isu ni tak ada masalah. Betul. Bila hiring salah tu yang bermasalah. Betul. Kita nak kahwin dengan seseorang kan. Kita janganlah nampak tu terus I love you. Betul. Will you marry me? Kita ta'aruf dulu kan. Tanya sahabat-sahabat dia macam mana dia punya kelakuan kan. Oh dia ni keras kepala ni. Cakap sikit mesti lawan punya. Kalau kau sanggup okey. Kita fikir balik, tak sanggup lah. Kalau berjenis lawan jenis. Kalau lawan tu bukan sekadar lawan, segala jenis mak nenek, binatang semua keluar. Oh, jangan cantik pun dah tak nampak cantik lah. Jadi benda tu sangat penting lah. Betul. Okey, Betul. tu soalan satu. Okay, soalan nombor 2. Saya pula tanya tuan. Ois. Alright. Hari-hari rasa stres macam orang nak jatuhkan bisnes saya. Orang kata macam-macam. Kata produk saya macam-macam. Apa patut saya buat? Kalau dalam kes ni kita boleh ambil contoh macam Chef Amar lah. Macam-macam orang cakap, produk dia elok pun orang cakap macam-macam juga. So, apa patut dia buat tuan? Apa patut bukan sahaja Chef Amar lah. Maksudnya usahawan yang mengalami benda ni. Saya boleh cakap macam ni lah. Bisnes ni bukan untuk semua orang. Bisnes ni hanya untuk orang yang hati dia kental. Antara kriteria nak buat bisnes ni, hati tu memang kena kental. Itu kriteria nombor 1. Kental dari sudut apa? Kental dari sudut tahan dengan orang cakap pada kita. Tahan dengan kerenah-kerenah yang berlaku dari sudut benda yang kita tak boleh nak kontrol. Contohnya situasi ekonomi. Kental dengan apa saja berlaku dalam kita punya bisnes. Staff kita, tim kita. Kental apabila something happen dengan kita punya pelanggan maki kita. Ini orang maki, belum pelanggan lagi maki. Jadi kriteria nombor 1 yang kalau kita nak jadi usahawan, kena kental. Kalau hati tisu cepat koyak, fikir 2 kali lah. Tak payah niaga terus lah. Bukan tak payah berniaga, maksudnya cuba dulu berniaga. Kalau tak kental, cuba cari jalan untuk kentalkan diri. Tapi kalau tak boleh, sampai level depression, anxiety, itu menganiayai diri. So mungkin anda boleh, tak ada masalah. Berniaga adalah salah satu asbab saja untuk dapat rezeki. Betul. Bukan kata kerja tak boleh dapat rezeki. Kalau kita bekerja dengan baik, dengan elok, dapat rezeki yang halal kan, berkat, benda boleh jadi banyak juga. Betul. Saya sokong benda tu tuan. Jadi itu satulah, maksudnya kita tu kena kental. Dari sudut semua benda. Okey? Macam saya bagi contohlah, saya dulu saya mula berniaga, saya dalam family saya yang pertama berniaga. Dalam family pertama, dalam family keluarga yang besar ni, pakcik, saya antara orang yang pertama juga yang berniaga. Jadi masa tu memang everybody like, boleh ke? Kenapa tak kerja? Kenapa tak kerja? Masa raya tu tak usah cakap lah kan. Tapi kita tahu apa kita nak buat, kita cuba kuatkan semangat. Sebab itu, bagi mereka yang cenderung untuk koyak ni, saya ada satu recommendation. Berhenti berharap pada manusia. Bila mana kita berhenti berharap pada manusia, kita berharap hanya pada Allah, hidup kita confirm insya-Allah tenang. Bisnes kita confirm insya-Allah tenang. Sebab apa? Yang jadi kita cepat koyak, kita rasa serabut, sebab kita berharap pada manusia. Berharap pada manusia faham kita, berharap pada manusia suka dengan apa kita buat. Kita berharap pada manusia ni supaya beri pujian kepada kita. Bila you harap pada manusia, you pasti kecewa. Ini pesan cikgu saya. You harap je pada manusia, pasti kecewa.
harap pada suami, harap pada isteri, akan ada masanya walaupun kita sayang macam mana pun, pasti akan ada masa kecewa kita. Kecewa sungguh-sungguh. Walaupun orang tu kita sayang. Anak kita sayang, kita dah tatang bagai minyak penuh, akan timbul atau muncul satu saat yang kita rasa. Betul tak? Sebab tu berhenti berharap kepada manusia, mula berharap hanya kepada Allah. Allah SWT. Okay, itu nombor 2. Nombor 3, bila kita berhenti berharap pada manusia, kita kena faham satu benda, iaitu bisnes ini adalah satu jalan, satu lorong yang sangat sunyi. Sunyi, tak ada orang. Bila kita tak berhenti berharap pada manusia, kita dah buat satu ketetapan, orang tak faham kita. That's why kita perlu bukan cari orang, kita kena, tips nombor 3 adalah dekat dengan Allah. So semua benda mengadu. Kan kita kalau kita rapat dengan siapa? Rapat dengan mak, mesti ngadu dengan mak. Mak, tadi ada orang bully kita. Kan? Kalau kita rapat dengan isteri, walaupun isteri banyak popek-popek dia, tapi kita nak ngadu juga dengan dia. Sama dengan isteri, kalau rapat dengan suami, dia nak ngadu dengan suami dia. So sekarang ni, bila kita rapat dengan Allah, mengadu tu kepada Allah. Kita mengadu pada Allah. Masa solat tahajud kan, kita nak buat apa-apa keputusan, ya Allah, aku nak buat keputusan ni, tolonglah ya Allah. Mengadu ni tidak semestinya masa tahajud, masa solat, anytime. Kita ingat pada Allah kan. Anytime, ya Allah, sedihnya ya Allah. Ngadu, all the time ngadu. Jadi kita letak kebergantungan ngadu tu kepada Allah. Jadi kita rapat dengan Allah. Allah kata apa? Aku lebih dekat daripada urat nadi di tengkukmu. Rapat dengan Allah dengan kita ni lebih rapat daripada urat nadi di tengkuk kita. Cuma kita je yang tak sedar. Yalah. Jadi 3 tu lah. 1, kental. Nombor 2, berhenti berharap pada manusia. Nombor 3, mengadu tu hanya pada Allah. Sebagaimana kita nak mengadu dengan orang, ngadu pada Allah. Lebih banyak mengadu pada Allah. Cakap macam mana kita cakap dengan, cakap dengan biasa ni, ngadu je. Cikgu saya pesan kepada saya pernah satu masa, sahabat ni putus tali kasut, kasih tali selipar lah, ngadu pada, ya Allah, putus tali kasut, ya Allah. Ngadu je. Ya Allah, lapar ya Allah. Tengah bawa kereta nak parking, ya Allah, nak parking, ya Allah. Tak ada parking, ya Allah, susahnya parking. Ada parking. Betul. Macam tu lah. Itu tuan. Kalau tuan macam mana tuan? Kalau orang hari-hari nak jatuhkan kita, bisnes kita. Tuan dah bagi jawapan yang lengkap tuan. Oh, okey. Saya nak senang buat duit sekarang ni. Kita pergi ke soalan nombor 3. Okey. Tapi kalau ikutkan, kalau saya tanya pula. Okey. Kita pergi soalan nombor 3 sebab jawapan tuan dia dah lengkap lah tuan. Okay, Alhamdulillah. Okey, soalan nombor 3. Betul ke kuasa membeli sekarang kurang dengan kelembapan ekonomi? Dalam keadaan banyak bisnes diboikot sekarang, ramai orang kata kuasa membeli orang Islam makin kuat. Bazar-bazar lagi penuh. Apa pendapat tuan? Kalau ikutkan fakta tuan, dalam Malaysia ni memang 68% kuasa membeli datang daripada Muslim. Malaysia Muslim. Dan kalau kita nak kata kelembapan ekonomi, tahun bila yang ekonomi tak lembap? Setiap tahun orang kata ekonomi makin susah. Ya, kita dengarlah statistik kata inflasi 2 something, 2.6 ke berapa kadar inflasi kan. Tapi kita yang berada on the ground, kita tahu harga tu makin mahal. Tapi dalam keadaan harga makin mahal, dalam keadaan yang memang orang kata kuasa membeli rendah, kita tak dapat nafikan masih ada lagi orang membeli. Kalau kita dapat tengok kan, air kopi Americano tu daripada RM5.96, RM6.9 sampai berbelas-belas ringgit, masih lagi orang beli. Sedangkan kalau beli dekat kedai mamak, berapa ringgit tuan? RM2 lebih, RM3 je. Tapi orang masih lagi membeli. Tapi orang memilih untuk membeli dengan siapa. So ada potensi yang bagi tahu yang macam kuasa membeli dah rendah lah, orang tak ada buying power lah. Tak, bukan orang tak ada buying power. Orang tidak membeli dengan kau. Orang tidak nampak engkau. Kau tak muncul di social media, kau tak nampak. Orang tak nampak tu. So instead of complain, orang yang complain jarang bersyukur, orang bersyukur jarang complain. So daripada instead of complain, baik fokus kepada solusi. Daripada instead, kalau kita complain, makin besar complain kita nanti. So kita fokus on solution. What you focus, it will grow. Betul lah ayat tu tuan. Itu ayat tuan tu. Where your focus goes, energy flows. Yeah, where your focus goes, energy flows. So bila kita pergi dekat complain,
energi kita makin drain sebenarnya. Baik kita fokus on solution. Kalau kita tengok pun memang ada bisnes turun, tapi mostly yang kalau saya boleh katakan yang belajar dan ada ilmu untuk adapt dengan zaman sekarang, saya rasa naik. Tak kisah bisnes apa sekali pun. Kan? Alhamdulillah. Okay. Itu ceritanya lah. So bazar masih penuh. Memang penuh lah. Yep. So kita cerita dia, kita nak buat orang nampak kita lah. Ya, benar orang nampak, tuan. insyaAllah. InsyaAllah. Mengguna pakai strategi kaedah marketing, sales yang betul. By right, insyaAllah. Walaupun dalam keadaan ekonomi memang akan inflasi is like 2% plus every year. Kok mana-mana pun. So by right, inflasi ni dia memang nak naik. Kalau nak naik, gila sebenarnya. Tetapi by right, basically kalau kita belajar sikit, bank negara yang akan kekang inflasi itu, dia nak inflasi itu naik dalam keadaan orang tak perasan. Kalau naik inflasi itu dalam keadaan yang mencanak, dia boleh jadi masalah lah. Okay, alright. So kita pergi. Tapi tuan, sebelum tu tuan kan, kalau kita katalah pasal inflasi, kalau kita kata pasal orang tak membeli ni kan, dari sudut kalau tuan perasan kan, daripada sudut tuan kalau tuan ada pilihan tuan kan, kalau tuan ada pilihan, tuan suka pelanggan lelaki ke perempuan tuan? Pelanggan lelaki ke perempuan Kalau dia ni, yang mana tuan nampak yang mempunyai kuasa membeli yang lebih besar tuan? Itu yang saya kata. Saya bukan lelaki perempuan. Saya nak, kalau saya berniaga lah, saya nak orang yang ada duit. Okey, baik. Nombor 4 tuan. Okey, nombor 4. Makin ramai yang kurang sensitif di sosial media. Apa tips atau panduan untuk pengguna sosial media, netizen ni? Lagi-lagi kalau kita dapat tengok, mula orang yang usik isu 3R, lepas tu ada yang tone deaf. Tone deaf ni senang cerita, tak kisahlah agama ke, tak kisah perkauman ke, dia rasa macam tak peduli. Aku nak aku je betul. Apa pendapat tuan kan? Macam mana nak buat ni? Apa tips dia? Tips ni kita nak bagi kepada netizen ke? Netizen. Kita tak perlu bagi tips kepada netizen. Sebab netizen takkan dengar tips kita. Takkan dengar. So kita bagi tips kepada orang-orang yang membuat video tuan. Ya, bagi pandangan saya, kita perlu fokus kepada orang yang producer. Sebab netizen ni dia consumer. Yeah. Jadi dia panggil content producer, content consumer. Jadi dia orang consumer ni dia akan ada banyak feedback. Dia sedang bagi feedback tu sebenarnya. Based on apa feedback tu keluar? Based on content yang dia tengok. Jadi benda tak berlaku kalau content tu tak start. Betul tak? Betul. Jadi pandangan saya, ni pandangan saya lah. Saya sentiasa fikir, contoh kita buat podcast ke kan, kita buat video, kita buat live. Saya sentiasa fikir satu benda, apa saja yang keluar di mulut kita ni, dia bukan untuk masa sekarang, tapi dia akan berkekalan sehingga bukan saja kita mati, anak cucu cicit keturunan kita akan nampak juga, kenal kita. Contoh, kalau saya tanya tuan kenal atuk tuan? Kenal. Moyang? Tak. Tak kenal lah. Dia berhenti dekat atuk. Susu galur kita. Sebab apa? Sebab kita dulu mereka tidak ada akses untuk duplicate diri mereka. Suara mereka, rupa mereka tak ada. Zaman tu. Paling tidak pun adalah satu gambar. Kita tak tahu cara jalan macam mana kan. Kita tak tahu. Tapi zaman sekarang ni, I believe that kita akan hidup as if hidup bukan saja kepada anak, cucu, cicit, ciak, ciok dan keturunan. Maksudnya susu galur kita tu, Ben Sharifuddin tu, kau ni mana? Ben Sharifuddin lah. CEO Fun Evo. Tu kau punya keturunan lah. Dia macam tu. Lain macam tu. Dia boleh tengok balik video. Faham. Jadi fikir dua kali bila kita nak buat something, bila kita nak sebut something. Dia macam contoh kita ambil Steve Jobs lah. Walaupun dia dalam keadaan tak ada, video dia masih berlega, FYP dan sebagainya tu. Macam dia hidup. As if macam dia hidup. Betul. Ada seorang ustaz tu, kalau saya dekat Indonesia, dia dah meninggal lah. Tapi setiap kali keluar video tu macam dia masih hidup. Contoh saya, alhamdulillah, waktu dalam bulan puasa ni saya tadabbur Quran. Ada saya tadabbur Al-Quran. Saya ada tadabbur dengan ustaz, ulama yang memang dah meninggal. Wow. Tapi ada video dia, tapi video kualiti dia tak berapa nak cantik lah zaman tu. Tapi video dia direkod. Saya tengok tadabbur surah-surah lah kan. Jadi think twice. Kalau tak boleh think twice,
fikir 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Just untuk cakap satu-satu benda. Faham. Apa sahaja yang kita letak di social media, dia akan menimbulkan jejak. Digital print. Sebab kita tak tahu mata orang, mulut orang lain. Kan? Orang kata apa, kita tak tahulah. Yalah. So kita kena clear cut dengan apa niat kita bila kita nak posting tu. Betul. Ya, dia bagi saya dia adalah satu tips yang paling bagus tuan. Mas Tuan. So menyebabkan saya tak perlu lagi menjawab soalan yang sama tuan. Mudah tuan, mudah hidup. Okey, kita pergi inilah. Penutup. Okay, so raya ni again tuan balik mana tuan? Raya? InsyaAllah saya wife saya yang nombor satu. One and only setakat ni. Yang dalam banyak-banyak benda saya boleh sebut. Tadi saya belajar nombor 4 ni soalan. Itu antara yang saya fikir 3, 4, 5 kali nak sebut. Okay. Tadi ni gurau. Saya selalu gurau dengan wife saya. Okay. Alhamdulillah wife saya orang Kelantan dua-dua. Jadi kami tidak ada isu balik ke mana. Oh, untung lah tuan. Cuma hari raya pertama tu raya kat mana je. Rumah siapa? So mungkin boleh raya half day ke atau dia tak ada. Betul. Dia tak ada perjalanan jauh tak rugi tuan. Tak ada. Tuan tak merasailah KL Kelantan yang 14 jam, 16 jam. Saya so far tak pernah lah. Okey, insya-Allah. Mak ayah saya pun mak saya pun memang saya duduk rumah mak saya pun duduk rumah atuk saya. Memang setiap kali raya semua orang balik rumah atuk saya. Jadi saya tak ada pengalaman. Bahagia tuan. Tapi insya-Allah tak lama lagi KL Kelantan akan jadi 3 jam katanya. 3 jam katanya. Kita tengok. CRM 4 jam je. Kita insya-Allah kalau waktu tu berlaku tuan, bahagia tu tuan. Saya boleh beraya rumah tuan. Sembang. Sekarang ni 14 jam. Mimpi ya tuan. Melainkan insya-Allah kalau tiba-tiba Fanivo ada helikopter dia nanti. Amin insya-Allah. InsyaAllah. So last word tuan, apa penutupnya, apa nasihat tuan kepada usahawan yang mengambil masa untuk bercuti raya? Ini tak ada kat sini tuan. Saya memang ni sebab tuan adalah, bagi saya tuan adalah seorang guru yang memang banyak membantu banyak usahawan kat luar sana. So apa pesanan tuan kepada usahawan-usahawan yang mungkin ada yang dapat bercuti. Ada usahawan yang saya rasa mungkin tak dapat bercuti pun waktu raya ni. Sebab mungkin untuk perniagaan ataupun mungkin sebab dia memang tak boleh. So apa pesanan tuan kepada mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan cuti, dia isu silaturahim. So yang cuti tu setakat saya belajar dengan cikgu saya tak ada perkataan cuti dalam Islam. Yang ada adalah silaturahim. Jadi kalau tak boleh cuti tak apa, silaturahim tu kekal. Maksudnya message ke, call ke, video call ke, silaturahim tu yang penting. Jadi tengoklah kalau kita tak boleh cuti, contact, video call, hantar hadiah. Lepas tu recover balik. Waktu lepas kita dah settle, balik lah. So waktu raya ni ambil masa, masa dan tenaga kita, at least kalau boleh silaturahim. Kalau tak boleh tenaga, secara call. Ya betul. Inilah. Terutama kalau kita ada buat salah dengan siapa-siapa. Kita hidup ni kita biasa buat kan. Bukan biasa buat, kita kadang sedar ke tak sedar ke, kita minta maaf lah. Tapi kalau kita tahu tuan kan, ni saja kan. Kalau kita tahu kita minta maaf orang ni jenis yang memang susah nak memaafkan. Macam mana kita nak buat tuan? Dia ada satu hadis Nabi, hadis penuh saya tak ingat lah. Nabi kata kalau kita tak bertegur 3 hari ni bukan umat Nabi, silap saya. Okey, tapi macam mana kita kalau kita tegur pun dia tak layan. Dia tak layan. Jadi dalam hadis tu kata kita tegur je, kita dah lepas. So kalau kita ada salah dia, kita minta maaf. Tapi hak memaafkan tu terletak kepada orang tersebut. Of course, itu sebab orang tu. Sebab tu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi kalau manusia tak maaf macam mana? Tapi kita usahalah. Tapi kalau kita jangan panjangkan benda yang tak bercakap tu. Kita cuba minta maaf, cuba bercakap, lepas dah. Baik. Islam ni mudah, jangan payahkan. Cuma yang jadi payah bila kita tak tahu, tak faham, tak baca. Ya, insya-Allah. Okey. Insya-Allah. Baik, ada pesanan terakhir tuan sebelum kita tamatkan? Pesanan untuk hari raya lah kan? Ya, pesanan hari raya. Lepas tu tuan juga kan? InsyaAllah saya. Pesanan hari raya tak adalah. Saya just nak sambut hari raya. Maaf zahir dan batin, minta maaf silap dan salah, ada terkasar bahasa ke, tersilap bicara ke, mungkin sepanjang anda tengok podcast atau dengar podcast atau tengok video-video konten saya
dan tim Fani Evo, Tuan Pudin ke, saya ambil tanggungjawab tu lah. Atau siapa yang pernah belajar dekat Fani Evo, pernah datang ke kita punya training, ada yang tak, mungkin ada yang puas hati, alhamdulillah. Yang mungkin ada yang tak puas hati, ada orang dia datang event ramai-ramai kan, kadang ada 1000 orang, berapa 500 orang, kadang dia rasa macam left out ke kan, atau datang screen duduk depan mata dia jadi besar sangat, terdongak dia ke kan, sebab screen besar gitu kan. For any reason, saya minta maaf saya batin, saya dan tim Fani Evo secara keseluruhan minta maaf. Kalau ada apa-apa, bagi tahu kami cuba improve. Bukan cubalah, memang kami akan pastikan benda tu improve by hook or by crook. Sebab matlamat kami adalah untuk bantu seramai mungkin usahawan, daripada kecil sampailah dia besar. Sebab kami yakin apa yang kami buat ni bukan saja untuk sekarang, tapi juga dia akan bertahan untuk masa depan dunia dan akhirat, InsyaAllah. Minta maaf dari ujung rambut hingga ujung kaki. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah. Saya pun sama, nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, terutamanya kepada ahli keluarga, sanak saudara, juga mungkin kepada keluarga sendiri yang bila kita sibuk bekerja ni kadang ada benda yang kita terlepas pandang sebagainya. Kepada usahawan-usahawan yang pernah datang ataupun tak pernah datang, yang secara langsung pernah berhubung dengan Fani Evo ataupun yang tidak pernah, yang tidak secara langsung dengan Fani Evo. Definitely saya ataupun kami ni manusia, kadang terpernah buat salah yang mungkin kami sendiri tak perasan benda tu. Jadi saya kami mohon ampun daripada ujung rambut sampai ujung kaki. InsyaAllah kalau ada jumpa di luar, mohon tegur-tegur. Ya, kadang-kadang ada orang tegur kan. Contoh macam semalam ada orang tegur Tuan Fadi Kak Ipoh kan. At least orang kenal tuan. Saya kadang orang tegur pun macam sama saya jenis orang yang tak ni sangat. Ada orang tengok, kita tak tengok, kita tak berani nak elak. So saya minta maaf juga. So memang kalau kat luar ni kalau nak tegur je. Jangan takut dengan penampilan saya di luar tu dan insya-Allah kita rapatkan silaturahim kita di masa akan datang, insya-Allah. So begitu sahaja podcast special edisi raya untuk kali ini. Kita jumpa di episod yang akan datang, insya-Allah. Selamat Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Fano Evo.